Kan sekali lagi. Ya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya menyatakan sebab kejadian lubang mendap atau sinkhole yang besar di tengah-tengah jalan Bagan Dalang di Butterworth sehingga jalan utama ini akan tutup untuk tempoh masa yang panjang. Berapa lama diperlukan untuk membaiki lubang mendap ini, kos perbelanjaannya serta nyatakan lubang-lubang mendap di bandar utama di Malaysia sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Soalan ini sepatutnya dikemukakan di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Sebab jalan ini merupakan jalan negeri di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Apapun sebab soalan dah dikemukakan pada saya akan menjawab Tan Sri Yang Di-Pertua. Kejadian jalan mendap ataupun tanah mendap berlaku di jalan negeri di dalam laluan Jalan Bagan Lalang. Berdasarkan maklum balas daripada JKR Pulau Pinang, Jalan Bagan Lalang ini adalah jalan penghubung di antara Taman Mesra ke Taman Sentral sepanjang 0.10 km. Kejadian lubang mendap yang besar di tengah-tengah Jalan Bagan Lalang di Butterworth seperti mana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat adalah disebabkan berlakunya kegagalan saluran paip kumbahan yang berada pada anggaran kedalaman 7 meter. Pihak JKR Pulau Pinang telah membuat tindakan segera dengan menutup lokasi sinkhole beserta pemasangan papan tanda Traffic Management Plan bagi kawasan lalu lintas bersama pihak Indah Water Consortium Sdn Bhd ataupun IWK di kawasan tersebut iaitu pada 2 Oktober 2022 sejurus selepas berlakunya kejadian sinkhole. Kerja-kerja pembaikan adalah di bawah tanggungjawab pihak IWK di mana pihak IWK akan menutup kawasan sinkhole dengan pasir dan crusher run dengan izin dan jangka siap pada Jumaat ini. Buat masa ini, laluan tersebut telah dibuka pada kenderaan ringan sahaja dengan pemasangan TMP yang mencukupi. Anggaran kos pembaikan yang terlibat adalah berjumlah RM50,000 berdasarkan tahap kerosakan. Untuk makluman juga ahli Majlis Yang Mulia ini, Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab hanya pada jalan-jalan persekutuan. Dan untuk maklumat Yang Berhormat Bagan, kejadian sinkhole yang berlaku di seluruh negara adalah 122 bilangan pada tahun 2021 dan kebetulan pada tahun 2022 juga 122 kejadian berlaku di jalan persekutuan. Contohnya ialah di bandar utama di Malaysia iaitu di Kelang, iaitu Jalan FT 190 Seksyen 2.3 pada 2021, FT 347 Seksyen 1.5 pada 2022 dan FT 01 Seksyen 625.7 pada 2021. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Tan Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana menjawab soalan ini kerana JKR di bawah pihak kementerian. Dan saya ucapkan terima kasih kerana akan pastikan bahawa perbaikan boleh disiap pada hari Jumaat ini. Tapi pada masa yang sama, mujurlah tidak ada sebarang kecederaan yang berlaku apabila pemendapan berlaku. Tapi saya nak dapat pandangan Yang Berhormat kerana baru-baru ini ada kes mahkamah di mana oleh kerana jalan yang kurang elok menyebabkan kemalangan, sama ada kerosakan itu kenderaan ataupun kecederaan malah kehilangan nyawa, dan mahkamah telah putuskan untuk membuat bayaran pampasan. Bolehkah Yang Berhormat memberikan persetujuan tentang keputusan mahkamah ini supaya sebarang kegagalan oleh pihak berkenaan, pihak berkuasa untuk memastikan jalan yang elok dan tidak diperbaiki dalam masa yang cepat sehingga menyebabkan kemalangan dan kecederaan, bahawa kerajaan bersetuju untuk membayar pampasan supaya tidak perlu mangsa-mangsa itu pergi ke mahkamah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Pertama sekali, di bawah Akta Jalan Persekutuan 1959 ataupun Akta 376, bidang kuasa kementerian hanyalah dalam bidang kuasa jalan persekutuan. Manakala di bawah fasa 1 perkara 80 perlembagaan, persekutuan, kuasa eksekutif persekutuan dan negeri dah ditafsirkan ataupun dah didefine clearly
bahawa ada bidang kuasa persekutuan dan ada bidang kuasa negeri. Dan untuk jalan persekutuan, bidang kuasa persekutuan, jalan negeri di bawah bidang kuasa negeri. Termasuklah jalan-jalan PBT. Kejadian ataupun kes mahkamah adalah melibatkan jalan PBT yang berlaku di Kajang kan, yang dimaksudkan oleh Berhormat Bagan. Cabaran kita sekarang ini ialah tak kiralah sama ada jalan persekutuan, jalan negeri atau jalan PBT, banyak pipe air ataupun utility yang berada di bawah jalan yang lama dulu. Jalan-jalan baru sekarang ni kita tak benarkan utility berada di bawah jalan. Disebab itu kadang-kadang berlakunya sebab pipe yang lama menggunakan steel pipe, berlaku karat dan sebagainya, maka pipe akan gagal dan pecah menyebabkan jalan mendap. Ini yang berlaku sekarang ini. Dan sebab itu untuk jalan persekutuan, apa yang kami laksanakan, kita dah minta untuk tahun depan peruntukan khusus supaya kita dapat mengalihkan utility ataupun utility yang sedia ada digantikan dengan teknologi yang lebih baru supaya daya tahan pipe tersebut adalah lebih baik. Tidak akan berlaku kerosakan disebabkan karat ataupun kegagalan permukaan tanah dan sebagainya. Itu yang kita nak laksanakan. Dan bidang kuasa ini bergantung dengan di mana jalan-jalan tersebut berlaku. Dan setiap negeri maupun PBT perlu melakukan perkara yang sama. Dan bagi kita, kalau berlaku kejadian yang memang kita kena berunding lah macam yang berlaku di kejadian yang melibatkan kecederaan di dalam kawasan pembinaan. Memang kita cuba galakkan developer ataupun kontraktor untuk membayar pampasan dan menguruskan bayaran supaya tiada pampasan yang perlu dituntut melalui mahkamah. Tapi ini bergantung dengan tahap kesediaan di peringkat negeri, PBT maupun di peringkat persekutuan. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Maaf, soalan teman kedua saya terpaksa jemput yang sebelah sini, Yang Berhormat Pasimas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri di atas jawapan tadi. Masih dalam skop jalan persekutuan ataupun bidang jalan raya ini, Berhormat Menteri, saya ingin bertanya berhubung tentang bagaimanakah pemantauan ataupun sistem pemantauan yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap Rockcare, syarikat yang bertanggungjawab untuk menyelenggara beberapa jalan di Malaysia ini, kerana apabila kadang-kadang bila berlaku kerosakan di jalan persekutuan, apabila kita mengadu kepada JKR, mereka kata ini bukan bawah mereka tapi di bawah Rockcare. Jadi bagaimanakah sistem pemantauan dilaksanakan dan adakah kerajaan boleh untuk berusaha ke arah mewujudkan one stop center untuk sistem aduan diwujudkan melalui App Store ataupun Play Store dan sebagainya. Setakat yang saya lihat, setakat ini hanya JKR Sabah sahaja mempunyai aplikasi seperti ini yang memudahkan untuk pengguna melakukan aduan, berbanding dengan mereka viralkan dalam Facebook tanam pokok pisang dalam lubang, sehingga kadang-kadang malu ahli-ahli yang berhormat di kawasan berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasimas. Sebenarnya untuk sistem aduan jalan-jalan persekutuan memang dah ada App Store pun. Kita pernah wujudkan aduan jalan KKR. Kita banyak saluran. Sebenarnya untuk aduan ada 8 saluran. Semada melalui social media, melalui SMS, melalui email dan sebagainya. Memang ada. Dan cara kita memantau syarikat-syarikat konsesi, bila ada saja aduan, apa yang kita dah laksanakan sekarang ni, misal kata zero pothole adalah satu komitmen yang diberikan oleh peringkat JKR di peringkat sehingga peringkat daerah. Kalau ada aduan, kalau pothole yang kecil, mesti diambil tindakan dalam tempoh 24 jam, mesti diambil tindakan oleh syarikat konsesi. Manakala yang lebih besar, bergantung dengan jumlah keadaan kerosakan. Kalau keruntuhan cerut, berlaku mendapan dan sebagainya, bergantung dengan keseriusan kerosakan tersebut dan mungkin mengambil masa yang lebih panjang untuk diperbaiki. Tapi dalam tempoh 24 jam, tindakan segera mesti diambil. Misal kata berlaku di jalan Bagan Lalang, dalam tempoh segera mereka dah tutupkan jalan tersebut untuk memastikan jalan berada dalam keadaan selamat. Ditutup sehinggalah kita dapat benarkan kenderaan ringan melalui dengan membuka jalan sementara dan sebagainya. Itu memang tindakan SOP yang sudah pun tersedia. Terima kasih.